Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif peringkat Universiti Awam kali ini, Kumpulan Tropik Universiti Malaysia Sabah akan membentangkan projek kami iaitu Permanent Slide Mounter Stand. Pengenalan masalah. Pemilihan masalah telah dilakukan berdasarkan perbincangan dan analisis seperti di paparan. Projek yang dipilih adalah selaras dengan fungsi dan peranan institut dalam penyelidikan dan pengajaran berkaitan biologi marin. Berikut merupakan keperluan pemegang taruh seperti di paparan. Projek yang dipilih ini juga adalah selaras dengan pelan strategik Universiti Malaysia Sabah. Sebelum melanjutkan pembentangan ini, marilah kita berkenalan dengan spesimen Myobenthos. Myobenthos juga dikenali sebagai myofauna, merupakan organisma invertebrata yang bersaiz di antara 50 hingga 1000 mikrometer. Ianya ditemui dalam sedimen di benthic zone pada persekitaran dalam laut dan air tawar. Bagi tujuan penyelidikan dan koleksi rujukan, spesimen Myobenthos disimpan secara kekal pada slide kaca atau permanent slide. Makmal ekosistem tropika digunakan bagi pemprosesan sampel dan spesimen yang melibatkan Myobenthos. Carta alir pengurusan spesimen adalah seperti dalam paparan. Penyelesaian akhir kreatif dan inovatif. Masalah penyediaan slide kaca spesimen Myobenthos sebelum projek. Yang pertama, tiada alat bantu proses penyediaan slide kaca spesimen yang efektif dan efisien. Kedua, memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan slide kaca spesimen yang sesuai digunakan untuk penyelidikan dan koleksi. Ketiga, lambakan spesimen Myobenthos yang tidak diproses ke dalam slide kaca. Keempat, risiko kecederaan kepada pelajar, penyelidik dan kaki tangan makmal akibat terkena slide kaca yang pecah dan jari tangan melecur. Kelima, kerosakan spesimen Myobenthos yang tinggi akibat kaedah direct heating dan pemanasan suhu yang tidak terkawal. Berikut merupakan prototipe yang telah dibangunkan dan diuji cuba. Alat bantu penyediaan slide kaca ini dikenali sebagai Permanent Slide Mounter Stand. Hasil dan impak projek. Outcome pertama, berjaya menghasilkan alat bantu penyediaan slide spesimen Myobenthos yang efisien dan efektif. Outcome kedua, berjaya menjimatkan masa proses penyediaan slide kaca spesimen Myobenthos sehingga 60%. Outcome ketiga, berjaya menjimatkan ruang penyimpanan koleksi spesimen Myobenthos sehingga 88%. Outcome keempat, berjaya mengelakkan risiko kecederaan kepada pengguna. Outcome kelima, berjaya mengurangkan kerosakan spesimen Myobenthos akibat direct heating dan pemanasan suhu yang tidak terkawal sehingga 80%. Berikut merupakan outcome di luar jangkaan. Pertama, mengurangkan penggunaan bahan kimia formalin. Yang kedua, menjimatkan masa dan tenaga untuk menambah formalin dalam botol spesimen. Impak pertama, menyokong dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan UMS. Impak kedua, menyokong amalan penjimatan UMS. Impak ketiga, menyokong amalan konsep Eco-Campus UMS, kelestarian kampus hijau. Impak keempat, membudayakan amalan Do It Yourself atau DIY
Impak kelima, menyokong dasar ekosistem kondusif sektor awam, EXA. Penggunaan slide mounted stand telah meningkatkan darjah kegembiraan pengguna melalui aspek-aspek berikut seperti di paparan. Pengesahan. Berikut merupakan pengesahan daripada pengarah, pensyarah dan pembantu penyelidik di Institut Penyelidikan Marine Borneo. Testimoni pengguna. Alat bantu ini selamat untuk pengguna dan tidak merosakkan spesimen. Inilah hasil daripada penggunaan permanent slide mounted stand yang dapat mengurangkan risiko kerosakan spesimen. Saya merasa lebih yakin dan selamat menggunakan alat ini, permanent slide mounted stand, berbanding menggunakan direct heating. Penciptaan nilai bagi projek inovasi ini adalah berjumlah ringgit Malaysia 31,390 dan 20 sen. Berikut merupakan senarai pertandingan dan penarafan yang diberikan oleh pihak penganjur kepada kumpulan tropik bagi projek permanent slide mounted stand bagi sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada kumpulan KIK IPMB, kumpulan tropik atas inovasi mereka. Mereka kali ini berjaya mencipta satu inovasi yang pada pandangan saya sangat-sangat efisien dalam membantu memudah cara pelajar ataupun dapat membantu di dalam improve kaedah ataupun protokol dalam proses penyediaan slide kekal untuk spesimen-spesimen halus seperti Mayobentos. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada kumpulan KIK IPMB. Hasil dan kemapanan. Sebagai tindakan penyeragaman, permanent slide mounted stand ini telah pun digunakan pakai di makmal-makmal yang terdapat di Institut Penyelidikan Marine Borneo. Sesi perkongsian penggunaan juga telah dijalankan di peringkat institut dan juga di peringkat universiti. Penggunaan permanent slide mounted stand di luar UMS boleh dikembangkan ke universiti-universiti awam, makmal sekolah dan juga museum dan repositori koleksi. Bagi memastikan kemapanan projek inovasi ini, pemantauan berterusan akan terus dijalankan berdasarkan keperluan semasa, contohnya seperti di paparan. Pembelajaran dan persembahan. Berikut merupakan nilai pembelajaran yang telah diperolehi oleh ahli kumpulan selepas menyertai projek inovasi ini. Berikut merupakan ringkasan impak kepada ahli-ahli kumpulan yang telah dinilai berdasarkan komitmen, pengetahuan, kerjasama, kreativiti dan komunikasi. Secara keseluruhannya, ahli kumpulan telah menunjukkan peningkatan yang cemerlang selepas projek dilaksanakan. Ini menunjukkan projek ini telah memberikan kesan yang positif kepada ahli-ahli kumpulan dan seterusnya kepada jabatan dan universiti secara keseluruhannya. Bagi pemegang taruh luar organisasi, kumpulan kami berbesar hati untuk mendapatkan peluang mengadakan sesi perkongsian projek inovasi ini iaitu permanent slide mounted stand. Sekian pembentangan dari kami kumpulan tropik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Good day and salutation. Welcome to the virtual presentation for UniMOS KIK project. This is a proposed architecture school online accreditation format for Malaysian Board of Architecture, known as Virtual Test. I am Dr. Raja Noor Shahiza. And I am Dawn Aros. We will explain to you what is Virtual Test. Let's begin. Since 2017, UniMOS Faculty of Built Environment has been applying for accreditation, which implies that the architecture programs in UniMOS is certified as a professional course. Then in 2019, a horrifying history happened.
China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The COVID incident was devastating to say the least. Since the restriction of movement during the COVID-19 pandemic, the LAM accreditation process has been switched into online platform or virtual realm. Thus, the team faces an unprecedented challenges, especially in providing and simplifying the method to showcase necessary items and documents. These documents such as course plans, assignment and project briefs, rubrics, exam papers and answer sheets, course outlines are required to be accessible by the assessing panels at all time during the accreditation process. Students' work for architecture program varies, from reports, mood boards, collages, arts, sketches, sculptures, attire or fashion, models, presentation boards, portfolios, videos, photos, presentation slides, packaging, furnitures, to many more. Most challenging part of the online accreditation is the space and facilities tour. The inspection requires thorough process, which is quite hard to be delivered online. These spaces are studios, digital lab, resource center, workshop and many more. The communication part of the accreditation includes private discussions between assessors, lecturers and students. A platform is also required for the team to present their programs to each separate assessors at the same time based on cohort. The COVID-19 pandemic triggered an unprecedented problems during architecture program accreditation, which need to be solved by the team. First time in history that LAM accreditation visit has to be conducted online due to the pandemic COVID-19 restrictions. Thus, due to this restriction, new unprecedented problems and issues has emerged. However, there's always a silver lining to every incident, where this is the opportunity to develop a framework or format for LAM online accreditation that can be utilized by overseas universities going through the same process. This format or framework that we introduced is called Virtual Test. TEST stands for Transforming Education Space and Time. The issues that we have found out during simplifying the online accreditation process are: first, how to provide documented evidence virtually. Second, it is complex to archive the required items and artifacts virtually. Third, conducting space tour in virtual realm. Fourth, adapting current technological tools into accreditation process virtually. And fifth, no guidelines/examples that can be referred for online architecture accreditation process. The problem is that LAM online accreditation process is complex due to no guidelines or examples from the previous precedent. Thus, this online accreditation process require a proper format that can be referred by overseas architecture schools. The problem has been stated. So let me guide you to the process of achieving its solution. Since that there are no guidelines/examples for the complex LAM online accreditation process, this virtual test is the proposed solution to achieve the aim of simplification of complex LAM online accreditation process through virtual test format implementation. The virtual test conceptually follows 5 principles, which are SMART, measurable, achievable, relevant, timely. To achieve this goal or aim, we clarified our objectives beforehand, which are: to identify the required items and info needed for virtual accreditation, to adapt online technological tools and platforms to showcase the required items and info online, to develop an online LAM accreditation format that simplifies the complex accreditation process, and to test and propose the virtual test format for online LAM accreditation in future. All things prepared and done. Now, let us guide you on what has happened during UniMOS online accreditation. UniMOS has proposed and utilized a format for online LAM accreditation, introduced as virtual test, transforming education space and time. Test also can be derived as transforming education, education space, space and time. We are about to show you the implemented virtual test during UniMOS architecture online accreditation. Virtual test proposed is regarding archiving the documents required, virtually. Original printed documents such as course plans, assignment and project briefs, rubrics, exam papers and answer sheets, course outlines are scanned and archived in a cloud storage, which are accessible to everyone in the team. The format of these scanned documents are either JPEG, PNG or PDFs, where these documents will be directly linked to a website.
The second virtual test is regarding archiving the artifacts. These artifacts are actually the students' work, which consisting of presentation boards, collages, models, sculptures, fashions, furnitures, presentation slides, reports and many more. For physical items such as models, sculptures, collages, among others, students are required to provide the photos in a cloud storage that is accessible to the lecturers. Digital presentation boards can be uploaded directly, similarly with videos. Virtual Test C, Space and Facilities Tour is a challenging criteria, where the solution was to provide a 360 video for each space and facilities. The view of the 360 video can be manually navigated in the YouTube link provided during accreditation. The second option was to have a group video call through mobile phone, while one of the admin staff walks around and shows the space and utilities that the assessors would like to examine and look closer. The last format, Virtual Test D, is as simple as providing asynchronous discussions between the assessors, students and lecturers. Virtual private rooms should be prepared for any confidential discussions. As for any asynchronous communication, such as the Vice-Chancellor's speech, it can be pre-recorded and played during the online accreditation process. The outcome, through the use of the virtual test, UNIMA's architecture program has been successfully received 5 years full accreditation, first of its case. This is due to the simplification through virtual test. The output, where this virtual test format/framework is applicable, to be adapted for similar architecture accreditation, e.g. RIBA, not limited only to Malaysian universities or architecture boards. So now, the impact of this virtual test model, framework or format, it can be referred, developed and adapted for similar architecture accreditation process in other countries by each architecture accreditation boards, such as RIBA. The recent COVID-19 pandemic has been an epoch of refreshed ideas, where one aspect is the apparent new interest in the virtual technology, the acceleration of the digitization process, caused by people staying at home and doing activities virtually. The conventional idea of traveling, occupying a space, trading or even conducting activities has evolved into an engaging experience no longer constrained by the two-dimensional interface navigation of Web 2.0. To simplify things, the diagram shows the process of conceptualizing the virtual test. Each of the 4 virtual tests categorizes the items for accreditation, which are documents, artifacts, tour, and communication. These items are required to be prepared in various formats, mainly for documents, preferably PDFs, photos, animations, videos, including 360-degree videos, an online virtual meeting platform of choice. These documents will be linked or embedded in the website of your choosing, for easy access by the assessors during the accreditation process. This virtual test framework can be developed and improved for future online architecture accreditation. Thus, with its current framework concept, it can be adapted not only for overseas universities to apply for LAM accreditation, but also can be adapted by any other architecture boards around the world for online accreditation process. It was a pleasure to have you here. Hope you enjoy the explanation. Thank you, and stay safe. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan peserta konvensyen ICC, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Universiti Sains Malaysia ditubuhkan pada tahun 1969 dan mempunyai beberapa kampus dan cawangan, iaitu Kampus Induk Pulau Pinang, Kampus Kejuruteraan, IPPT, Kampus Kesihatan dan USM KLLE Belgaum, India. Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan Kubang Kerian, Kelantan ditubuhkan pada tahun 1983. Pusat Pengajian Sains Pergigian atau PPSG diasaskan oleh Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Rahni Samsudin pada tahun 1998. Kini diterajui oleh Profesor Dr.
Nur Mastura Abdul Rahman. Seperti yang dipaparkan, berikut adalah carta organisasi bagi Pusat Pengajian Sains Pergigian Kampus Kesihatan USM. DenTech ialah nama kumpulan kami. Moto kumpulan, teknologi teras kemajuan. Visi kumpulan, menerapkan teknologi dalam akademia, inovasi, penyelidikan dan perkhidmatan di Pusat Pengajian Sains Pergigian. Misi kumpulan, komited menggunakan teknologi untuk memaksimumkan produktiviti, meningkatkan kualiti dan prestasi Pusat Pengajian Sains Pergigian. Logo kumpulan seperti di layar. Diketuai oleh Encik Abdul Rahman Mustafa dan Profesor Madya Dr. Muhammad Fadli Kamis sebagai fasilitator. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan DenTech dan profil ahli seperti di layar. Berikut ialah carta perbatuan bagaimana kumpulan kami membuat perancangan dan pelaksanaan bagi projek ini. Kami telah menggunakan kaedah plan, perancangan, do, buat, check, semak dan act, tindakan. Fasa 1, perancangan. Aktiviti 1, mengenal pasti projek. Cara kami mengenal pasti permasalahan dengan mendapatkan sumber daripada pihak pengurusan dan percambahan fikiran. Setelah masalah dikenal pasti, berikut dipaparkan 12 permasalahan yang terpaksa dihadapi. Fasa 1, perancangan. Aktiviti 2, pemilihan projek. Skrin di layar memaparkan pengelasan permasalahan mengikut penting dan kurang penting kepada jabatan. Analisa matrik dibuat berdasarkan teknik pengukuran matrik iaitu keupayaan, kritikal dan faedah. Berikut adalah istilah teknikal untuk penentuan matrik. Skrin di layar memaparkan graf penentuan punca masalah berdasarkan teknik pengukuran matrik. Pemilihan masalah akan dipilih berasaskan pada konsep SMART iaitu S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Realistic, T. Timeliness. Fasa 1, perancangan. Aktiviti 3, menganalisis projek. Sinopsis penularan wabak pandemik COVID-19 disebabkan virus SARS-CoV-2 seperti di layar. Sinopsis aerosol generating procedure ialah seperti di layar. Sinopsis titisan udara, aerosol versus splatter iaitu seperti di layar. Skrin memaparkan antara penyakit yang disebarkan melalui titisan atau aerosol. Skrin memaparkan sinopsis siapa, bagaimana dan di mana ianya tersebar. Contohnya, petugas kesihatan pergigian dan pesakit berisiko terdedah dengan aerosol semasa prosedur rawatan di klinik pergigian. Gambar di skrin memaparkan bagaimana penyebaran aerosol berlaku di dalam bilik rawatan pergigian. Skrin memaparkan sinopsis bila dan di mana ia berlaku. Dilaporkan, faktor utama senarai menunggu bilik kubikel AGP meningkat semasa pandemik COVID-19 berdasarkan kaedah tulang ikan. Seterusnya, dapat kita lihat contoh surat perkeliling Kementerian Kesihatan di sini. Selain itu, contoh garis panduan COVID-19 bilangan 2 2020 dapat dilihat. Di skrin pada saat ini dapat kita perhatikan carta alir penilaian risiko penyakit di klinik pergigian HUSM. Jadual di skrin memaparkan maklumat pesakit pelajar aktif sidang akademik 2020-2021. Seterusnya, jadual menunjukkan contoh proses menganalisa di bilik AGP. Tersebut ialah bilangan data sesi penggunaan bilik AGP sehari mengikut perkeliling COVID-19 nombor 2/2022 juga dipaparkan kepada skrin. Selain daripada itu, kita dapat lihat di skrin melalui carta pie jumlah pelajar prasiswazah program pergigian bagi sesi 2020
Palang 2021 dan bilangan pelajar yang terlibat dengan AGP keperluan wajib sebelum semester berakhir. Berikut adalah contoh buku log amali klinikal pelajar mengikut keperluan pelajar seperti konservatif. Contoh buku log subjek fixed prostodontik amali klinikal. Contoh buku log subjek endodontik amali klinikal. Contoh buku log subjek ortodontik amali klinikal. Contoh buku log subjek oral surgery amali klinikal. Contoh buku log subjek periodontics amali klinikal. Contoh buku log subjek periodontik amali klinikal. Seterusnya dipaparkan pada skrin keperluan klinikal yang perlu dicapai oleh pelajar mengikut kursus seperti pediatrik, konservatif, periodontics, oral surgery, ortodontics, endodontics, fixed prostodontics dan prostodontics. Carta pie pada skrin menunjukkan peratusan klinikal amali di mana prostodontik ialah majoriti dengan peratusan sebanyak 7.24%. Seterusnya, jadual menunjukkan data keperluan pelajar bagi kursus pediatrik, konservatif dan periodontik mengikut tahun, prosedur dan lain-lain lagi. Jadual ini menunjukkan data keperluan bagi kursus oral surgery, ortodontics dan endodontics. Jadual ini pula menunjukkan data keperluan bagi kursus oral surgery, ortodontics dan endodontics. Akhir sekali, jadual ini menunjukkan data keperluan bagi kursus fixed prostodontik dan prostodontik. Graf bar pada skrin menunjukkan prosedur AGP mengikut setiap subjek. Seterusnya, jadual berikutnya menunjukkan kekerapan AGP berdasarkan keperluan bagi setiap kursus. Anggaran tertinggi penggunaan AGP bagi setiap pelajar adalah 35 kali bagi menyiapkan semua tugasan. Carta pie pada skrin pula memaparkan kekerapan AGP berdasarkan keperluan pelajar. Jadual menunjukkan kekerapan AGP mengikut bilangan pelajar yang dipaparkan pada skrin. Anggaran kekerapan bagi pelajar tahun akhir menyiapkan keseluruhan klinikal prosedur AGP adalah sebanyak 1,680 kali dalam tempoh 6 bulan pengajian. Graf pula menunjukkan kekerapan AGP mengikut bilangan pelajar yang dipaparkan. Tersebut kami sertakan contoh borang tempahan penggunaan bilik AGP PPSG pada tahun 2020 Palang 2021. Jadual pada skrin memaparkan data tempahan bilik AGP PPSG pada tahun 2020 Palang 2021. Seterusnya, dapat dilihat pada graf bar menunjukkan jumlah tempahan bilik AGP pada bulan Oktober, November, Januari, Februari bagi tahun 2000 Palang 2001. Fasa 1 perancangan. Aktiviti 4. Penetapan objektif atau sasaran dilaksanakan berdasarkan visi matlamat jabatan sasaran serta sasaran kumpulan serta penanda aras penetapan matlamat sasaran. Berikut dipaparkan visi Pusat Pengajian Sains Pergigian iaitu mentransformasikan pendidikan tinggi untuk kelestarian hari esok. Matlamat dan sasaran jabatan iaitu pelajar prasiswazah dapat menyelesaikan tugasan dan dapat graduasi mengikut tempoh yang telah ditetapkan serta bersama memerangi COVID-19. Matlamat dan sasaran kumpulan iaitu membantu pelajar pergigian serta jabatan mencapai sasaran graduasi setiap tahun. Berikut adalah penanda aras penetapan matlamat dan sasaran iaitu jumlah bilangan pelajar berjaya menyiapkan tugasan amali klinikal sebanyak 90%. Fasa 1 perancangan, aktiviti 5 cadangan penyelesaian. Berikut dipaparkan cadangan penyelesaian masalah. Cadangan penyelesaian masalah dengan mengambil kira rasional dan kurang rasional. Rasional, cadangan 1 iaitu menambah bilangan bilik kubikal AGP dengan mengambil kira pro dan kontra. Rasional cadangan 2 iaitu penjarakan kerusi pergigian poliklinik dengan mengosongkan setiap selang satu kerusi penilaian dibuat berdasarkan kebaikan dan kekurangan cadangan ini.
Rasional cadangan 3, iaitu mereka cipta peralatan AGP yang hanya difokuskan bahagian rawatan muka dan leher. Fasa 2, pelaksanaan. Aktiviti 6, pelaksanaan. Gambar menunjukkan fasa mereka cipta bentuk diubah suai mengikut reka bentuk sedia ada. Rajah menunjukkan idea inovasi bagaimana desain tapak stand direka cipta. Gambar menunjukkan spesifikasi komponen teknikal bahan inovasi. Fasa uji cuba bahan inovasi oleh Dr. Azlin berdasarkan rancang jenis rawatan dan hasil dari uji cuba tersebut. Dipaparkan gambar fasa uji cuba bahan inovasi oleh Dr. Nick. Dipaparkan gambar fasa uji cuba bahan inovasi oleh pelajar tahun akhir. Berikut adalah rumusan dari uji cuba tersebut. Seterusnya, uji cuba penggunaan setelah membuat penambahbaikan sesi demonstrasi mengambil rekod penggunaan dengan bantuan staf serta rekod dianalisa bagi tujuan penilaian. Fasa 3, penyemakan. Aktiviti 6, penilaian. Dengan terhasilnya inovasi ini, pencapaian yang dapat kita perolehi hanya 2 pelajar tahun akhir yang tidak berjaya menyempurnakan tugasan klinikal. Carta PAI menunjukkan jumlah pelajar aktif bagi sidang 2020 palang 2021 dan jumlah pelajar yang berjaya menamatkan sidang semasa. Seterusnya, berikut merupakan carta PAI menunjukkan peratusan lulus dan tidak lengkap klinikal iaitu 2 orang bersamaan 4% dan lulus dengan jayanya seramai 46 orang bersamaan 96% bagi program Doktor Pergigian Sidang Akademik sesi 2020 palang 2021. Penciptaan rohani dan emosi memberi kesan langsung kepada pelajar tahun akhir sekiranya gagal menamatkan pengajian dan amali klinikal seperti emosi dan tekanan. Penciptaan nilai memberi kesan dari penambahan kos sara hidup seperti penambahan yuran semester, keciciran penempatan kerja dan lain-lain. Dipaparkan contoh surat berkaitan kadar fee iaitu yuran pengajian, yuran kemudahan dan kebajikan siswa serta yuran pendaftaran dan lain-lain kos daripada Jabatan Bendahari. Jadual menunjukkan anggaran yuran yang diperolehi berdasarkan kadar fee dari jawatan kuasa unit bendahari. Seterusnya, jadual menunjukkan anggaran emolumen pegawai pergigian setelah tamat pengajian dan mendapat penempatan bertugas. Ini menunjukkan anggaran jumlah keciciran emolumen sebanyak RM28,782 bagi tempoh 6 bulan. Fasa 4, tindakan. Aktiviti pemantauan. Setelah mendapat maklum balas yang positif hasil dan projek inovasi AGP, kami membuat penambahan bilangan AGP iaitu 5 unit setiap poliklinik rawatan pergigian. Dipaparkan surat memohon kelulusan dan pengiktirafan dari unit kawalan jangkitan dan epidemiologi hospital bagi penggunaan AGP. Berikut adalah video maklum balas dari TDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dr. Nur Hafizah Sadiki di Badan Dekan Akademik Kerjaya dan Antarabangsa Pusat Pengajian Sains Pergigian ingin merakapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan KIK dan Tech PPSC kerana telah berjaya menghasilkan inovasi mini cubicle AGP. Dengan terhasilnya inovasi tersebut, sesi klinikal pelajar-pelajar pergigian Prasiswazah dapat berjalan dengan lancar walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi secara tidak langsung kumpulan KIK dan Tech PPSC telah banyak membantu pelajar pergigian khususnya Prasiswazah untuk menyiapkan keperluan klinikal mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada kumpulan KIK dan Tech PPSC atas usaha dan sokongan mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar PPSC. Sekian daripada kami, kumpulan Dentec. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Yang berbahagia, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, para peserta pengurusan KIK dan tetamu yang kehormat tuan-puan sekalian. Kami kumpulan Brave Tuition BTC dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pengenalan kumpulan BTC. Ahli kumpulan kami terdiri daripada staf akademik dan pelaksana. Fasilitator kumpulan kami ini ialah PMIR Dr. Muhammad Afzal Nizam bin Muhammad Rosli dan ketua kami pula adalah Encik Harun Nizam bin Wahid. Kehadiran ahli kumpulan setiap mesyuarat dijalankan sama ada secara online dan offline adalah sangat memberansangkan. Jadual agihan tugas yang melibatkan kesemua ahli kumpulan. Pelaksanaan projek adalah melalui proses PDCA iaitu Plan, Do, Check, Act. Carta GAN projek bermula Januari 2022 sehingga Disember 2022 dengan indikasi perancangan dan pelaksanaan. Kenal pasti masalah. 10 masalah telah disenaraikan dengan kaedah brainstorming. 3 masalah telah dikenal pasti berdasarkan tahap kritikal dan keupayaan. Analisis senarai pendek masalah 3, 7 dan 9 diberi penerangan bersama data sokongan. Seterusnya, berikut merupakan pemilihan masalah yang utama berasaskan kekerapan, impak, kos dan masa. Akhirnya, proses menyiapkan projek SLA stereolitografi terlalu lama oleh pelajar telah dipilih sebagai tajuk projek kumpulan kami. Rasional pemilihan projek dipengaruhi oleh 4 faktor berikut. Kajian latar belakang projek, mesin pencetakan 3D SLA digunakan oleh semua pelajar baik diploma ataupun ijazah. Proses pengawitan sedia ada yang tidak sesuai untuk projek-projek SLA semasa berjalannya sesi makmal dan mengganggu perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Justru, 2 objektif projek kami adalah bagi memendekkan masa pengawitan berbanding kaedah sedia ada iaitu menjemuran matahari dan bagi menghasilkan alat khas iaitu kebuk pengawitan UV. Definisi dan latar belakang masalah. Berikut adalah definisi masalah projek kami. Produk SLA adalah produk yang dihasilkan daripada proses menggunakan resin sebagai bahan utama yang akan dibentuk oleh cahaya laser di platform kemudian akan diawet atau dikeraskan mengikut kehendak pengguna melalui kebuk pengawitan UV. Proses pengawitan pula merupakan proses yang digunakan untuk mengawetkan sesuatu bahan menggunakan kaedah pengawitan ultraviolet. Kaedah 5W1H telah digunakan untuk mengenal pasti masalah. White, projek pelajar lewat terhasil kerana menggunakan kaedah pengawitan secara manual iaitu menjemur di bawah sinaran matahari. Where, makmal prototipe dan inovasi FKM. When, sepanjang masa perkuliahan dan makmal. Who, pensyarah, staf makmal dan pelajar. Why, tiada alat khas yang sesuai untuk mengawetkan hasil produk pencetakan SLA. How, kaedah sedia ada tidak menghasilkan proses pengawitan yang sesuai dari segi permukaan pengawitan yang tidak konsisten, masa yang lama dan suhu yang tidak sekata. Berikut adalah data situasi sebelum projek. Kaedah pengawitan sedia ada untuk projek pencetak SLA tidak sesuai. Penggunaan pencetak SLA diperlukan setiap semester untuk pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan. Walau bagaimanapun tiada alat untuk mengawet hasil projek pencetak SLA. Oleh demikian, pengajaran dan penyelidikan tidak berjalan dengan berkesan. Berikut adalah data situasi sebelum menjalankan projek. Serta kaji selidik yang dijalankan. Di layar menunjukkan carta alir menjalankan projek SLA. Semasa proses terakhir, inilah penetapan sasaran kumpulan kami. Penetapan sasaran. EAC selaku badan yang mengiktiraf program kejuruteraan telah menetapkan syarat bahawa setiap makmal mestilah mempunyai peralatan yang sesuai. Oleh demikian, kami telah membina satu kebuk pengawitan UV yang dapat mengurangkan masa proses pengawitan daripada tempoh 60 minit melalui kaedah sedia ada kepada kurang daripada 30 minit dengan menggunakan mesin kami. Berikut adalah penanda aras pencetak 3D yang ada di UTM. Kaji selidik kami sebelum projek. Dan analisis kaji selidik yang kami telah buat. Dan ini merupakan sasaran projek kami. Analisis punca masalah. Raja Ishikawa 1 menyenaraikan 4 faktor utama iaitu manusia, kaedah, persekitaran dan mesin. Faktor manusia yang berpunca dari tiada petunjuk proses pengawitan telah selesai, keputusannya diterima. Faktor kaedah iaitu tiada mesin khas untuk pengawitan UV, keputusannya diterima. Faktor persekitaran iaitu cuaca tidak menentu, keputusannya ditolak. Faktor mesin iaitu tiada alat khas untuk proses pengawitan disertakan semasa pembelian pertama, keputusannya diterima. Oleh yang demikian, Raja Ishikawa baru telah dihasilkan. Cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian masalah bagi 3 faktor yang paling mungkin dan praktikal untuk diselesaikan. Punca tiada petunjuk proses pengawitan telah selesai, keputusannya praktikal. Bagi punca tiada mesin khas untuk pengawitan UV, keputusannya praktikal dengan cadangan penyelesaian menghasilkan kebuk pengawitan UV yang murah.
Membeli mesin kebut pengawetan UV yang berkualiti tinggi adalah tidak praktikal. Punca tiada alat khas untuk proses pengawetan disertakan semasa pembelian keputusannya praktikal. Dengan mengambil kira semua cadangan dan supaya penyelesaian holistik dapat dicapai, BTC telah merancang untuk membangunkan kebut pengawetan UV kami sendiri. Cadangan membangunkan kebut pengawetan UV sendiri telah dinilai dan pelan tindakan dibuat menggunakan kaedah 5W1H, Watt pembangunan kebut pengawetan UV, WEAR, makmal prototype dan inovasi FKM, WEN sepanjang Julai sehingga November 2022. WHO, pensyarah, staf dan makmal. Y, tiada kebut pengawetan UV yang sesuai untuk mengawetkan hasil produk pencetakan SLA. How, perlu membangunkan kebut pengawetan UV yang murah dan berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan. Carta perancangan pembangunan kebut pengawetan UV bermula Januari 2022 sehingga Disember 2022. Selain dari itu, kumpulan kami turut membuat perbandingan mesin kebut pengawetan UV yang berada di pasaran. Hasil carian kami mendapati harga pembelian adalah bermula dari RM2,000 dengan kos penyelenggaraan yang tinggi dan sukar untuk diubah suai mengikut spesifikasi yang dikehendaki. 5 kriteria penting untuk pembangunan kebut pengawetan UV dan spesifikasi penyelesaian yang diperlukan adalah seperti yang tertera di layar. Perbandingan dibuat menggunakan kaedah Pew. Kaedah Pew merupakan kaedah terbaik untuk pemilihan kriteria. Kami telah menyeraikan 3 potensi alternatif penyelesaian. Seterusnya menjalankan analisis ke atas ketiga-tiga alternatif penyelesaian. Dan akhirnya, alternatif 3 iaitu membangunkan kebut pengawetan UV sendiri telah dipilih kerana ia menawarkan kebaikan maksimum dengan keburukan minimum berbanding alternatif lain. Berikut adalah proses pembangunan mesin kami. Dengan ini, terhasillah UV Curing Chamber atau UVC Square oleh kumpulan kami. Ini adalah anggaran awal modal keseluruhan projek kami yang berjumlah RM400 sahaja. Pemeriksaan. Berikut adalah data kaji selidik yang kami buat sebelum dan selepas projek. Di mana masa pengawetan dapat dikurangkan dan hampir tiada masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ini adalah cabaran-cabaran yang ditempuh semasa menjalankan projek dan cara kami atasinya. Pemantauan dan penyeragaman. Proses pemantauan telah dilakukan terhadap 2 perkara berikut iaitu pertama, penambahbaikan dari segi kualiti pengawetan dan penawaian lita yang membolehkan pengawetan dapat dilakukan secara automatik. Kedua, penambahbaikan melalui ujian kekerasan Rockwell yang kami jalankan. Tertera adalah perbandingan kualiti kekerasan dan visual produk yang dihasilkan oleh UVC Square dengan kebut pengawetan UV komersial di mana peratusan persamaan bagi keputusan ujian kekerasan adalah 90% dan kualiti fizikal hasil produk selepas proses pengawetan adalah hampir sama. Bagi proses penyeragaman, kami turut menyediakan makmal peralatan sebagai panduan pengguna. Berikut adalah tata cara penggunaan UVC Square. Pencapaian dan penciptaan nilai. Bertepatan dengan objektif projek, kami berjaya menghasilkan kebut pengawetan UV yang berkos rendah. Masa proses pengawetan produk SLA turut berjaya dikurangkan dari tempoh 60 kepada kurang daripada 30 minit. Kualiti produk SLA menggunakan kaedah konvensional juga dapat dipertingkatkan setelah menggunakan UVC Square. Di samping itu juga kami turut sertakan anggaran penjimatan kos pada tahun perolehan dengan mengambil kira kos pembelian mesin baru, kos penggunaan resin dan aseton dan juga kos penyelenggaraan alat. Anggaran jumlah penjimatan tersebut adalah sebanyak RM5,490. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran juga meningkat setelah pelajar menggunakan UVC Square. Berikut adalah keputusan analisis setelah pelajar menggunakan UVC Square di mana pelajar lebih kerap menggunakan mesin SLA kerana proses pengawetan yang lebih cekap. Masa pengawetan dapat dipendekkan dan juga pelbagai masalah semasa menggunakan kaedah konvensional dapat diatasi. Sepanjang menjalankan projek ini, ia telah memberi pelbagai kesan kepada kami sebagai satu kumpulan. Melalui projek ini juga kami telah berjaya mengadakan kursus atau latihan kepada staf dan pelajar berkenaan penggunaan UVC Square. Sekian dari kumpulan kami, BTC. Terima kasih. Tahun kali dia ada pintu masuk dah, luar sana boleh buka. Okey. Buka. Dan awak punya simple ni awak letak di atas platform. Letak di tengah-tengah. Kemudian awak onkan power supply. Power supply dah okey. Just awak tekan button putih ni untuk dia awak onkan dia punya mainboard dia. Okey. Semua kat sini saya dah settingkan untuk awak selama setengah jam. Cahaya ni kita boleh tukarkan dia daripada malap hinggalah sekuat-kuat je lah. Okay, malap sekuatnya. Dan platform ni dia akan berpusing 360 darjah. Awak boleh perlahankan dia dan awak boleh cepatkannya. Okay. Saya tekan button power on ni dia akan bergerak. Okay. Pergerakan tu dia boleh clockwise dengan anti clockwise dan dia boleh perlahan dan dia boleh laju lah.
Okay, kita boleh adjust semua sini. Tapi semua tu tak ada masalah. Sebab apa saya dah sediakan manual pada pelajar lah. Pelajar boleh gunakan manual ni. Okay, gunakan alat ni yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Latif, merupakan Ketua Kumpulan UTM Hashtag dari Bahagian Keselamatan Jabatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan kami. Berikut merupakan Carta Organisasi Bahagian Keselamatan Jabatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia. Visi Bahagian Keselamatan Jabatan Pendaftar ialah untuk menjadi pusat perkhidmatan keselamatan universiti yang unggul. Misi Bahagian Keselamatan menerogi pengurusan perkhidmatan kawalan keselamatan lalu lintas yang mesra, selesa dan selamat. Objektif Bahagian Keselamatan untuk memastikan kawalan keselamatan kampus yang sentiasa cemerlang. Berikut merupakan logo kumpulan Hashtag. Bumi merupakan simbol kepada global kumpulan kami untuk melihat pada peranangan jauh, dan warna biru merupakan kebersamaan yang jitu. Lambang X merupakan expert. Kami bercita untuk menjadi pakar rujuk perkhidmatan keselamatan. Warna merah menunjukkan kami berani melakukan pembaruan. Tech merupakan teknologi. Kami menggunakan teknologi terkini dalam sistem keselamatan iaitu IoT, Internet of Things, dan warna emas merupakan hasil inovasi yang kami nilaikan bernilai tinggi. Berikut merupakan gambar kumpulan kami dan berikut merupakan carta organisasi kumpulan Hashtag. Objektif kumpulan untuk melaksanakan rondaan keselamatan kampus UTM secara efektif dan efisien. Berikut merupakan penglibatan ahli dalam projek. Alhamdulillah, semua ahli memainkan peranan dan melibatkan diri dalam pembangunan projek ini. Berikut merupakan rekod kehadiran ahli. Kami mengadakan perbincangan secara fizikal dan juga dalam talian. Kami menggunakan kaedah pelaksanaan projek secara konsep PDCA iaitu Plan, Do, Check dan Action. Berikut merupakan pembagian tugas dalam kumpulan. Seterusnya ialah carta perbatuan kumpulan kami dalam melaksanakan projek GEP. Berikut merupakan penyataan masalah. Apa masalah dia ialah penyampaian maklumat dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas rondaan yang sukar dibuktikan dengan tepat, di mana ia berlaku dalam kawasan kampus UTM. Kenapa masalah ini berlaku? Rondaan dengan cetak manual dalam buku dan letakkan lokasi rondaan, penggunaan kunci jam dan infrared, ianya tidak dapat dipantau dengan masa yang tepat. Bila ia berlaku? Sepanjang tahun. Siapa yang melaksanakan rondaan ialah staf bahagian keselamatan. Bagaimana rondaan dilaksanakan? Kami melaksanakan rondaan secara sistem shift iaitu bergilir selama 3 shift mengikut zon rondaan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan nisbah tugas dan tanggungjawab jumlah staf keselamatan UTM keseluruhan seramai 230 orang. Jumlah aset dianggarkan jumlah 8 bilion. Jumlah staf lebih kurang 4,937 orang. Keluasan UTM hampir kepada 3,000 ekar. Jumlah pelajar hampir kepada 28,000 orang. Berikut merupakan senarai pendek masalah yang telah dikenal pasti. Ada 5 masalah yang telah dikenal pasti. Yang pertama ialah pengurusan kenderaan terbiak. Yang kedua ialah pembinaan sistem pengumpulan data pelekat kenderaan ATM. Yang ketiga, sistem pengurusan logistik kenderaan keselamatan, pakaian seragam dan aset. Yang keempat, sistem rekod kehadiran. Dan kelima, rondaan. Dalam menyerai pendek ini, kami telah memilih sistem rondaan keselamatan. Kenapa kami memilih sistem rondaan keselamatan? Melalui kepada kami senarai pendekkan melalui pengukuran tahap skala kritikal dan juga skala tahap keupayaan. Yang menunjukkan 9 menunjukkan bahawa tahap yang sangat kritikal dan sangat upaya untuk kami menghasilkan sistem rondaan GEP ini. Graf keupayaan kritikal menunjukkan bahawa kami melihat kepada keupayaan kritikal dan yang kritikal yang sangat tinggi dan keupayaan kami yang sangat tinggi. Kami menggunakan rajah tulang ikan Ishikawa untuk mengenal pasti masalah. Kami melihat kepada 4 komponen yang besar iaitu manusia, mesin, bahan dan juga kaedah. Implikasi jika rondaan tidak dilaksanakan akan berlaku kes moral, kes kecurian, kes kemalangan, kes jenayah, kes dadah, kes kematian, kes kebakaran dan juga kes kemalangan. Berikut merupakan tajuk projek kumpulan kami iaitu rondaan keselamatan berdasarkan IoT iaitu Internet of Things. Kami menghasilkan sistem rondaan GEP ini berdasarkan kepada grant pendidikan secara kolaborasi dengan kumpulan pendidik yang telah menjimatkan kurang RM439,000. Sistem rondaan keselamatan sejak daripada tahun 1990 hingga kepada 2019 hingga sekarang. Sistem pelaporan manual kepada digital boleh dilihat pada paparan. Mengenal sistem Guide Expert Pro. Bagaimana sistem Guide Expert Pro berfungsi? Kami menggunakan sistem ini seperti juga sistem smartphone, di mana kita boleh mengenal pasti
paparan melalui kepada skrin paparan telefon, dan boleh juga diakses di command center, dan paparan juga boleh dilihat di Balai Keselamatan. Perbandingan kaedah lama dan sistem GEP, kaedah lama kami tidak dapat melihat rondaan dijalankan secara real time, kami menggunakan kertas dan juga menggunakan clocking paper dan tidak ada panic button. Melalui sistem GEP yang baru, kami dapat melihat sistem rondaan secara real time dan juga paparan dilihat secara digital di dashboard, dan kami juga menyediakan panic button. Sekiranya berlaku kecemasan, pengawal akan menekan butang panik yang boleh dikesan melalui sistem GPS. Berikut merupakan pelaksanaan sistem GEP. Berikut merupakan dashboard GEP. Berikut juga merupakan manual penggunaan GEP. Keberkesanan sistem ini kita lihat dari segi masa yang dapat direkodkan secara live time. Laporan juga dapat disediakan melalui paparan digital, dan produktiviti juga sangat tinggi kerana kami dapat melihat penggunaan masa secara langsung dan tidak ada lebihan staf, dan juga jumlah kes yang banyak tidak timbul kerana kami dapat buat pengukuran dengan tepat. Statistik kumulatif kes yang dilaporkan sejak 2019 hingga 2021 juga menunjukkan penurunan selepas penggunaan sistem GEP. Berikut merupakan faedah ketara dan faedah tidak ketara. Berikut penyeragaman. Pencapaian penyerapan dan perancangan masa hadapan kami. Register IoT untuk sistem dilaporkan MyIPO telah didaftarkan. Berikut melakukan benchmarking, di mana ramai daripada pihak industri, pihak luar yang benchmark kepada sistem kami. Ini merupakan benchmark daripada jabatan luar, daripada universiti awam dan juga daripada industri luar. Berikut merupakan syarikat yang telah merupakan sistem Guard Expert Pro GEP, iaitu daripada UMW, Pesraya, Unit KL, Dynamic, Guard Force, Nenang High, dan juga daripada Dual Top dan juga Tega daripada Puteri Harbour. Berikut merupakan kesinambungan projek KIK Extech, di mana kami menetapkan sasaran pada tahun 2023, kami akan mengintegrasi seluruh sistem IoT sistem yang daripada GEP, iaitu kepada Smart Barrier, kepada drone teknologi dan kepada Dual Access. Ini merupakan overview untuk jaga dari sistem yang bakal kami akan tunjukkan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Mari kita saksikan bersama video yang dihasilkan oleh kumpulan Extech untuk tetapan semua. Terima kasih. Mari kita lihat pada video rakaman.